Bertemu lagi kita dalam pelajaran Pendidikan Islam tahun 6. Ustazah doakan agar murid-murid sentiasa sihat dan terus bersemangat untuk belajar walau di mana kamu berada. Hari ini kita akan belajar bahagian sirah bertajuk Perjanjian Hudaibiyah. Di mana kedudukan Hudaibiyah, murid-murid boleh lihat peta yang terpapar. Sebelum itu, Ustazah terangkan dahulu objektif pembelajaran. Semoga di akhir pembelajaran, murid dapat menjelaskan latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah, menghuraikan isi-isi dan kesan Perjanjian Hudaibiyah. Baiklah murid-murid, untuk menambahkan lagi kefahaman dan keberkatan kita, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, tahukah kamu kenapa dinamakan Hudaibiyah? Ini kerana termeterainya perjanjian ini di sebuah tempat yang bernama Hudaibiyah. Seterusnya murid-murid, kita perlu tahu latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Kisahnya, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Baginda menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin. Lalu mereka membuat persiapan menunaikan umrah dan berangkat ke Mekah pada bulan Zulqa'edah tahun ke-6 Hijrah. Mereka membawa haiwan ternakan bersama-sama untuk disembelih di Baitullah. Bilangan mereka seramai 1,400 orang. Apabila tiba di Zulhulaifah, Nabi dan kaum muslimin berihram umrah. Nabi Muhammad SAW mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda. Oleh itu, baginda memilih jalan yang jarang dilalui orang ramai untuk sampai ke Mekah. Mereka terpaksa melalui jalan yang berliku-liku di celah-celah bukit. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar berhenti di Saniyatul Mirar, berhampiran dengan Hudaibiyah, apabila unta baginda yang bernama Al-Qaswa' tidak mahu meneruskan perjalanan. Di sini baginda dikunjungi Budal bin Warqa' Al-Huza'i yang bertanyakan tujuan baginda ke Mekah. Baginda menegaskan tujuan mereka semata-mata untuk menunaikan umrah. Kemudian musyrikin Quraisy menghantar beberapa utusan lagi, antaranya Urwah bin Mas'ud untuk berunding dengan Nabi. Urwah meyakinkan musyrikin Quraisy tujuan baginda ke Mekah untuk menunaikan umrah. Baginda mengutuskan Saidina Uthman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy, tetapi beliau telah ditahan lalu tersebar berita beliau dibunuh. Apabila mendengar berita tersebut, baginda mengajak kaum muslimin berbai'ah untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam. Ikrar taat setia yang dinamakan Bai'atul Ridwan berlaku di bawah sepohon pokok. Selepas itu, kaum muslimin mendapat berita bahawa Saidina Uthman tidak dibunuh. Apabila tersebar berita tentang Bai'atul Ridwan, musyrikin Quraisy berasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat. Suhail bin Amru pula diutuskan untuk berunding dengan kaum muslimin. Maka termeterailah perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Nabi Muhammad SAW meyakinkan para sahabat bahawa ini ialah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka.
Kemudian, baginda memerintahkan kaum muslimin bertahallul dengan menyembelih haiwan ternakan mereka dan bercukur rambut. Para sahabat yang sedang berduka cita kerana hasrat mereka untuk masuk ke Mekah dihalang musyrikin Quraisy hanya berdiam diri. Akhirnya, isteri baginda yang bernama Ummu Salamah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Apabila kaum muslimin melihat baginda bertahallul, maka mereka pun ikut bertahallul. Baiklah murid-murid, berdasarkan kisah tadi, kita lihat apakah isi perjanjian Hudaibiyah dan kesannya. Isi yang pertama, genjatan senjata selama 10 tahun. Kesannya, pertumpahan darah dapat dielakkan dan penyebaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa halangan. Isi kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Kesannya, keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Mekah menunaikan umrah. Isi ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Kesannya, Nabi mengambil peluang menjalinkan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Isi keempat, orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi tanpa kebenaran walinya, walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Kesannya, peluang menyebarkan Islam melalui muamalat antara orang Islam dengan bukan Islam di Mekah. Isi kelima, sesiapa daripada pihak Nabi Muhammad yang datang kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Kesannya, semakin ramai penduduk Mekah memeluk Islam. Baiklah murid-murid, kita lihat isi perjanjian ini sebenarnya adalah menggambarkan kebijaksanaan Nabi Muhammad. Perjanjian ini banyak membawa kebaikan kepada umat Islam dan agama Islam. Syiar Islam semakin berkembang ke seluruh pelosok dunia. Itu saja untuk kali ini. Moga kita berjumpa lagi untuk sambungan seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.